Hello, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa-siapa yang belum kenal aku lagi, nama aku Jimah TV. Dan bagi siapa-siapa yang dah kenal aku, dah subscribe aku, thank you very much, I love you guys. So, untuk hari ni, macam aku dah janjikan dengan korang daripada tahun lepas. Tahun lepas katanya. Ini sekarang dah 2021. Tapi sebelum aku startkan dengan aku punya konten untuk hari ni, aku punya apa benda yang aku punya tajuk yang macam korang bacakan dekat bawah tu. Tak nampak? Bawah ni. Bawah tu. Okay, so macam korang baca dekat bawah tu. Sebelum tu aku nak cakapkan dulu Happy New Year to you guys yang tengah tengok aku kat dalam ni. Semoga impian korang dan juga azam korang pada tahun 2021 ni tercapai dengan mudah, insya-Allah, dengan janji. Baik, let's go. Dah macam nak jual kat pasar malam pula perangai aku. Jadi, apa benda video aku untuk hari ni adalah untuk aku buat full review berkenaan dengan iPhone 12 Pro Max yang macam korang tengok last November aku post actually. So aku cakap aku nak buat satu lagi video berkenaan dengan dia punya full review, tapi aku tak buat-buat sampailah dah tahun baru aku nak buat. Tapi aku tahu sekarang ni iPhone 12 Pro Max ni belum lagi basi, so that's why aku buat untuk kali ni lah. Alright, so yang ada dekat tangan aku sekarang ni macam korang tahu, yang macam sebelum-sebelum ni aku pakai iPhone 12 Pro Max barang padu warna Pacific Blue. Tak lama masa lagi, jom kita review satu persatu. Alright, so sekarang ni aku nak coverkan dengan yang pertama sekali untuk aku coverkan dengan korang, untuk aku reviewkan dengan korang. First kali kita masuk kepada bab bahagian dia punya skrin, bahagian depan. Dia punya skrin bersaiz 6.7 inci, which is bagi aku sebenarnya tak adalah besar sangat. Kalau katakan orang tengok, besarnya, besar lagi aku punya badan daripada handphone ni. Okay, so dekat dalam telefon ni 6.7 inci. Kenapa aku cakap dia tak besar sangat? Sebab sebelum ni aku menggunakan iPhone 8 Plus. Okay, so kita comparekan sebelah-sebelah. Minta maaf, iPhone 8 Plus aku dah jadi macam dia pecah-pecah sikit macam tu lah. Okay, so kalau kita comparekan, letakkan bahagian sebelah-sebelah ni, okay, korang boleh nampak ketinggian dia sebenarnya sama je, lebih kurang aku rasa 1 inci pun tak lepas. Jadi yang perbezaan dia adalah bahagian display screen dia. Kalau kaca bahagian depan ni dah sama dah. So bila kau pegang sebenarnya dia berada pada saiz yang sama. Tetapi aku nak bagi tahu dekat korang, dia punya berat untuk iPhone 12 Pro Max ni aku tak tahu, macam aku bubuh gajah dalam poket. Berat na'uzubillah. Masa aku pakai handphone ni, dia rasa macam memang aku bawa satu beban yang agak berat. Dan aku nak pegang pada awal ni memang aku rasa macam tak selesa. Tapi lepas sebulan aku dah pakai handphone ni, aku rasa not bad jugalah. So far kita boleh lah bagi chance sikit kat Apple. Okay, so untuk spek yang nombor 2 pula, kita masih lagi berada dekat bahagian screen. Untuk screen iPhone 12 Pro Max yang berada dekat tangan sebelah kanan aku sekarang ni, dia telah menggunakan screen OLED, which is aku rasa iPhone lambat sikit lah sebenarnya. Sebelum ni handphone smartphone yang lain dah pun menggunakan screen OLED ni. Tapi okey juga, kita bagi muka Apple, kita bagi muka lagi. Tapi kalau kita comparekan pula dengan iPhone 8 Plus yang lama yang aku dah guna ni, quite nice lagi, better lagi, sedap mata memandang bila kau tengok iPhone 12 Pro Max ni. Sebab dia menggunakan screen OLED berbanding dengan iPhone 8 Plus ni, dia menggunakan screen Retina HD display. Dan juga nombor 3 ni bukan dia punya kebaikan, tapi nombor 3 ni adalah dia punya keburukan. Dan aku rasa dia macam semak sikit lah. Okay, dia semak sikit dekat bahagian mana tu? Dekat bahagian notch. Macam biasalah, aku tak tahu kenapa dia masih lagi kekalkan notch sebesar batu bata dekat atas ni. Aku rasa macam semak. Sebab apa? Sebab dia akan kacau kita bila kita nak main game ataupun macam-macam. Kejap lagi aku akan beritahu lagi next. Yang tadi kita dah cover berkenaan dengan screen. So kita move kepada second, dia punya spek berkenaan dengan dia punya build quality. So dekat bahagian build quality ni, aku ada dua bahagian, which is ada bahagian pertama yang aku suka dan juga bahagian yang kedua yang aku tak suka. So kita goes dekat mana? Suka tak suka? Suka tak suka? Suka tak suka? Aku pergi yang suka dulu lah. Okay, so first yang aku suka berkenaan dengan iPhone 12 Pro Max ni, dia punya size which is semua orang tahu sekarang ni iPhone 12 Pro Max dia kembali design yang telah digunakan dekat iPhone 4S ataupun iPhone 4 ataupun iPhone 5. Okay, dia dah gunakan balik design yang lama dia, which is aku rasa semua orang berbangga dengan benda lah tu. Sebab dia lagi sedap kau pegang berbanding dengan kau pegang yang iPhone 8 Plus ni. Dia rasa macam licin, dia rasa macam nipis, dia rasa macam kau nak patah-patahkan je. Dia macam tu, tapi jangan patahkan lah. Dan lagi satu special bahagian iPhone ni, dah lama iPhone tak buat benda ni. Ni aku tunjukkan ke orang. Lihat sayang diri sayang. Nampak dia pandai diri. Dia boleh diri. Nampak?
Kalau budak-budak kecil baru lahir, dia ambil masa berapa tahun dia nak berdiri. Ni dah berdiri. Itu yang antara yang aku suka lah. Okay? Tapi ada lagi dua benda yang aku tak suka. Yang aku tak suka berkenaan dengan iPhone 12 Pro Max ni, dia akan menyebabkan bila kau pegang handphone ni tanpa menggunakan sebarang cover, dia akan mengeluarkan sebagai 1001 cap jari dekat bahagian tepi. Okey, macam-macam cap jari ada. Kalau rasa tiba-tiba ada 7 keturunan punya cap jari boleh duduk kat bahagian tepi ni. Tapi aku rasa benda tu adalah subjektif lah, which is kalau kata kau tak nak ada cap jari, memang aku rasa semua orang kalau beli iPhone 12 Pro Max harga 6,000 ni mesti dah akan pakai apa tu? Mesti dia akan pakai dia punya case. Kalau tak jadi kalau jatuh sia-sia je kan. Okey, tapi bukan tu je. Salah satu yang aku terangkan berkenaan dengan yang dia punya cap jari kat bahagian tepi. Untuk yang next, yang benda yang aku tak suka bila kau pegang lama-lama. First tadi memang aku admit, aku akan cakap yang bila kita pegang tu memang selesa. Tapi dengan saiz yang agak besar dan juga dengan aku rasa dia punya berat ni memang berat lagi daripada version-version yang lain. So dengan keadaan yang macam tu, bila kau pegang, dia akan membuatkan tangan kau, kalau kau pegang setakat 5 minit tak ada masalah lah. Tapi kalau kata kau on the phone dengan kau punya awet ataupun kau punya bakal bini, ataupun insyaAllah kalau kata kau anak soleh, kau call mak ke apa kan, bila lama-lama kau pegang, dia rasa macam semak. Dia akan rasa sakit sikit dekat bahagian hujung jari kau ni, sebab kau nak kena hold lama dan juga macam ni. Sebab dia bahagian tepi ni dia macam, kalau yang bahagian lama, yang lama punya dia curve. Okay, yang macam kalau siapa-siapa yang tengok aku punya full comparison yang aku tunjuk dekat iPhone 12 unboxing iPhone 12 Pro Max aku punya video, tak tengok, korang tak tengok lagi. So kalau katakan korang tak tengok, tekan video dekat ni, aku sediakan link kat sini. Ni nampak link ni? Okay, kau tekan link dekat situ. So yang itu adalah aku punya unboxing. So korang boleh tengoklah full comparison daripada iPhone 4 sehinggalah iPhone 12 Pro Max punya body. Okay, so aku rasa setakat tu je berkenaan dengan dia punya build quality. So next kita akan beralih pula kepada fungsi yang dinanti-nantikan setiap kali handphone baru keluar. Lebih-lebih lagi kalau kau orang perempuan, dia akan tengok benda ni je. Apa benda? Kamera. So bila kita dah pakai iPhone ni, normally memang kita dah tahu iPhone punya kamera tak mengecewakan. Okay, sebab apa aku cakap dia tak mengecewakan? Sebab dia dah masukkan lagi satu fungsi untuk night mode. Kau boleh pakai function untuk night mode, which is kalau kata silap aku dekat iPhone 11 memang dah ada night mode. Tapi dekat iPhone 12 Pro Max ni, dia punya night mode dia dah tingkatkan lagi dia punya quality kamera, which is bila kau tangkap gambar tu dia akan kurang sikit dia punya noise, and then dia tambahkan pula dia ada dihadirkan sekali dengan LiDAR sensor yang membolehkan engkau tangkap gambar portrait dalam night mode, ataupun dalam keadaan low light, ataupun dalam keadaan senang cerita malam. Okay. Kalau siang tu aku tak nak cover lah. Siang memang semua orang tahu iPhone mesti nombor 1 juga dia punya gambar. Tapi kalau bahagian malam tu, sekarang dia dah upgrade, and korang boleh tengok lah seperti gambar-gambar contoh yang aku dah sediakan dekat korang sekarang ni. Malam dia macam malam bulan di pagar bintang. Aku tahu suara aku sedap, jangan puji. Okay, so lepas tu kalau bahagian kamera, bahagian gambar, itu je lah yang aku boleh cakapkan dengan korang. Tapi bahagian video, ini yang paling aku suka. Sebab apa? Sebab aku memang aku punya pekerjaan ni lebih kepada untuk create video. Macam korang tengok sekarang ni aku create video YouTube. So aku boleh cakap bahagian video dia ni memang, kalau rasanya kau tak payah pakai any stabilizer pun dah padu. Sebab apa? Sebab dekat dalam sensor dia ni dia normally kamera-kamera lain ataupun handphone lain, dia punya stabilizer diletakkan dekat dalam lensa kamera. Tapi untuk iPhone 12 Pro Max, stabilizer dia bukan lagi dekat lensa kamera, tetapi dah diletakkan dekat dalam sensor dia, which is dia punya stabilizer tu, dia seolah-olah macam bila kau rakam tu, video tu macam tengah terbang je, seolah macam kau tak pegang. Kalau nak tak percaya, kau tengok contoh video yang aku sediakan ni. Yang ni aku shoot dekat Times Square. Waktu ni, itu hari kalau tak silap aku awal-awal bulan 12, sebab diorang baru nak sambut Christmas. Alright, so korang boleh tengok contoh video yang aku sediakan ni. Tengok jap. Tengok, jangan tak tengok.
So dekat bahagian kamera juga telah dilengkapi dengan LiDAR sensor. So dekat LiDAR sensor ni, bagi siapa-siapa yang tak tahu, LiDAR sensor adalah dia lebih sesuai digunakan kalau contoh interior designer untuk ukur-ukur keluasan rumah ataupun macam-macam lagi actually sebenarnya LiDAR sensor ni. Tapi salah satu yang kelebihan LiDAR sensor yang berada dekat iPhone 12 Pro ke atas ni ataupun iPhone 12 Pro Max yang berada dekat tangan aku sekarang ni, dia boleh mengukur tinggi kau. Jadi selepas ni kalau katakan anak-anak nak pergi sekolah ke, cikgu tanya berapa tinggi, tak payah susah-susah, buka telefon ukur tinggi anak. Tak payahlah nak pakai pita-pita pengukur ke apa ke. iPhone 12 Pro Max sedia selesaikan masalah korang. Just ukur tinggi je, guna handphone. Kau gila ke? Ada orang tanya, tepat ke bang? Kita dah test and memang tepat. Tapi ada satu benda lagi yang aku menyampah sikit dengan kamera dia ni. Kamera dah padu dah, tapi aku menyampah satu benda. Nak tahu benda? Ni, bila kau tak pakai case, kau akan nampak kamera dia lagi tebal daripada body. Okey, jadi masalah dia apa? Masalah dia bila kau bubuh kat sini, so dia akan jadi dia macam gegaran otak kat situ. Itu saja untuk aku cover berkenaan dengan bahagian kamera. Kita terus pula masuk kepada bahagian bateri pula. Jadi dekat bahagian bateri, seperti yang semua orang tahu ataupun semua orang tak tahu ataupun yang baru nak tahu ataupun yang dah tahu, bateri dia adalah berkapasiti 3687 mAh. So kalau macam bagi aku 3687 tu sangat-sangat besar bagi aku. Sebab apa? Sebelum ni macam kalau siapa-siapa yang tahu, aku adalah jimah daripada Time Punch, which is aku ada buat Facebook Live menjual-berjual barang dekat Facebook page aku, nama dia Time Punch. Jadi kalau siapa-siapa yang belum lagi like ataupun follow aku punya page, pergi follow like sekarang. Aku sediakan link dekat bahagian sebelah ni. Okay, kau tekan ni, bukan tekan, kau cari nama ni. Ni nampak ni, terbang-terbang ni, ni dia. Kau tekan yang ni, lepas tu masuk dekat situ. Itu adalah aku punya page. So dekat dalam page tu, sebelum ni aku menggunakan iPhone 8 Plus. So masa aku guna iPhone 8 Plus untuk buat live, aku normally aku akan buat live lebih kurang dalam 2 jam maksimum 2 jam dia punya jangka masa untuk aku live lah. Jadi 2 jam tu normally lah. Kalau iPhone 8 Plus aku kena sambil cas. Kalau tak, dia tak sampai 2 jam dan dia akan gone. Dia akan terus padam, tak cukup bateri, dan juga dia akan jadi panas, gila-gila punya panas. Tetapi berlainan pula untuk iPhone 12 Pro Max. Bila aku gunakan iPhone 12 Pro Max untuk aku buat aku punya Facebook Live, aku habiskan live 2 jam dengan bermula dengan aku punya bateri capacity waktu tu fully charge, 100% charge. Dan bila aku nak habis je live 2 jam ataupun 2 jam lebih, 2 jam 10 minit macam tu, bila aku tengok balik dekat bateri yang tinggal, bateri dia punya percentage tu, dia mesti lagi tinggal lebih kurang dalam 50% sehingga ke 55%. Jadi phone ni juga support untuk kau menggunakan fast charging, which is bagi aku lah, kalau katakan aku nak charge lebih kurang 0 to 100%, dia akan ambil masa lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah saja tanpa penggunaan apa-apa. Maksudnya aku cucuk charger dan aku biarkan saja, dan dia akan ambil masa lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah untuk 100% fully charge. Alright, jadi itu saja berkenaan dengan bateri, dan kita pergi kepada bahagian yang dinanti-nanti oleh peminat siapa? Peminat serius Lamuntun, Solos. Hey guys, saya Solos. So hari ni saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok main gaming performance. So bila kita dah sebut berkenaan dengan gaming performance, aku rasa tak ada benda yang aku perlu olah. iPhone bukanlah dicipta untuk main game, tetapi kalau kau nak main game dekat handphone, aku rasa iPhone adalah satu-satunya handphone yang aku suggestkan dekat korang. Sebab aku dah cuba berkenaan dengan bila aku main PUBG menggunakan handphone ni, kita gunakan fully akhirnya HD punya HD punya display. Okay, aku guna fully HD display, aku letakkan semua sekali high performance, and guess what? No lagging. Tak ada lagging, tak ada apa. Cuma bateri dia drain cepat sikit lah, sebab kau guna yang paling besar sekali. Okay, kalau katakan nak simpan sikit bateri, kau kena turunkan sikit dia punya performance. Macam tu je. Aku rasa aku dah tak ada benda lagi untuk aku cover berkenaan dengan iPhone 12 Pro Max ni. So soalan yang terakhir, aku rasa normally orang akan tanya, berbaloi ke kalau katakan nak
upgrade daripada iPhone yang sebelumnya nak masuk ke iPhone 12 Pro Max. Kalau bagi aku, kalau katakan kau menggunakan iPhone X ke atas, aku rasa tak perlu untuk upgrade. Tetapi dia based on penggunaan jugalah. Jadi itu saja daripada aku untuk hari ini. Thank you very much for watching. Bagi siapa-siapa yang suka dengan aku punya video untuk kali ini, please hit the subscribe button. And bagi siapa-siapa yang suka dengan aku punya video, suka ke tak suka ke, hit the like button. And one more thing, please share this video. Jadi itu saja daripada aku, Jimat TV. Kita jumpa lagi next video. Thank you very much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.